Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya ingin sambung sedikit lagi perbincangan mengenai intisari surah Al-Baqarah ini. Di awal ayat surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, Zalikal kitab, itulah Alkitab, yakni inilah Alkitab, yakni Al-Quran, yang tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mention perkataan takwa pada ayat yang pertama dalam surah Al-Baqarah ini. Sedangkan takwa juga merupakan topik ataupun matlamat seluruh amal ibadat yang Allah Subhanahu wa taala bertanggungjawabkan kepada umat Islam untuk melaksanakannya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ini Allah menyatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kamu dan Tuhan umat yang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu mendapat ketakwaan. Jadi ibadat ataupun amal ibadat yang dilakukan oleh umat Islam, objektifnya adalah untuk mencapai takwa. Sama ada amal ibadat itu merupakan pengabdian yang khusus yang telah difardukan kepada kita, ataupun seluruh amal hidup kita yang memerlukan patuh dan tunduk pada peraturan, ketetapan, hukum hakam Allah, itu juga adalah untuk mencapai darjat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini adalah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan sikap orang yang beriman berhati-hati untuk melakukan satu perkara supaya setiap yang dilakukan itu bertepatan dengan perintah syarak ataupun tidak melanggar perintah syarak. Begitulah juga amal ibadat yang lain seperti puasa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini, la'allakum tattaqun juga. Puasa itu akan melahirkan sifat takwa. Begitu juga amal ibadat seperti solat. Solat itu mencegah manusia daripada fahsyak dan munkar. Zakat membersihkan jiwa manusia dari perasaan hasad dengki, daripada cintakan dunia, daripada cintakan harta, menimbulkan perasaan kasih sayang. Itu juga merupakan implikasi ataupun kesan daripada takwa. Dan haji pula, faman farada alaihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini kewajipan orang yang menunaikan haji, fala rafas wala fusuq wala jidal. Dia tidak dia menjaga lidahnya dan perbuatannya daripada melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan syarak. Dia tidak bercakap lucah, dia tidak berbantah-bantah, dan dia tidak menggunakan lidahnya untuk mengata perkara-perkara yang tidak elok, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik atau dosa dengan lidahnya. Jadi kenapa lidah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala musim haji menjaga lidah? Sebenarnya ujian Allah Subhanahu wa taala, tarbiyah Allah dari musim haji ini bukan saja tarbiyah harta, tetapi juga tarbiyah tubuh badan. Jihad harta, jihad tubuh badan yang memerlukan badan sihat, tenaga yang fit, jihad kesabaran, ujian, kerana kita akan berjumpa dengan pelbagai karenah manusia, kesusahan, kepanasan, kekurangan air, makanan, keadaan yang tidak selesa dan sebagainya. Ini semuanya menuntut manusia untuk bersabar. Jadi kemampuan manusia menahan diri dan menahan lidahnya dari berkata-kata perkara yang tidak baik, itu adalah cabaran ataupun proses untuk membentuk takwa dalam jiwa manusia. Jadi penyempurnaan identiti manusia sampai ke tahap takwa itulah yang merupakan matlamat ataupun tujuan amal ibadat yang dilakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan takwa itu sendiri bukanlah merupakan matlamat akhir kehidupan kita. Kerana Allah nyatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu kerana sebaik-baik bekalan itu takwa. Maknanya usaha amal ibadat puasa, zakat, haji,
solat, baca Al-Quran, apa saja amal ibadat yang kita lakukan tu hanyalah untuk membentuk takwa, dan takwa itu menjadi bekal. Bekalan ini boleh bekalan ini boleh difahami daripada dua lah. Yang pertama, bekalan di dunia, kehidupan di dunia. Yang kedua adalah bekalan semasa kita di akhirat, di mana yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari akhirat, hari yang tidak ada lagi guna harta benda dan anak pinak, melainkan manusia yang datang bertemu Allah dengan hati sejahtera, qalbun salim. Jadi qalbun salim itu merupakan klimaks ataupun objektif takwa yang dibentuk. Ketakwaan yang sebenarnya akan melahirkan apa yang dikatakan qalbun salim, jiwa yang benar-benar bersih, mengharap, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh qalbun salim ni ialah ayat ini diturunkan kepada Sayyidina Osman bin Affan yang banyak menginfakkan hartanya membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja keperluan menuntut harta, Sayyidina Osman lah antara orang yang pertama yang menginfakkan hartanya selepas Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pengorbanan harta benda yang dilakukan Osman ini menunjukkan kesempurnaan jiwanya untuk mentaati Allah, kasih sayangnya kepada umat Islam, berkorban untuk umat, membeli telaga ketika di Madinah ketika mana masyarakat umat Islam tidak ada air, dan kerana telaga itu dimonopoli oleh Yahudi, Sayyidina Osman membelinya dan mewakafnya kepada umat Islam. Ini satu pengorbanan yang dilakukan oleh Sayyidina Osman, menginfakkan hartanya dalam peperangan Tabuk, ratusan ekor unta yang tidak mampu dilakukan oleh sahabat-sahabat. Ini menunjukkan betapa sempurna jiwanya, salim. Dia tidak akan rasa hilang dengan harta yang dikeluarkan, tetapi dia rasa semua harta itu kurnia Allah kepadanya, dan dia infak sebagaimana yang dituntut oleh Allah. Jadi kesempurnaan jiwa itulah hasil daripada takwa, dan takwa itu melalui proses pembentukannya. Jadi umat kita sebagai umat Islam memahami konsep takwa ini. Jadi bukanlah kita berlumba-lumba melakukan ibadat siang malam pada bulan Ramadan, tetapi tidak mencapai maksud pembentukan takwa qalbun salim yang ada pada diri kita. Mungkin prosesnya memerlukan masa yang panjang disebabkan kehidupan kita yang bercampur, sekejap baik, sekejap tidak baik, kadang-kadang bercampur dengan kawan yang baik, kadang-kadang kawan yang tidak baik, kadang-kadang bercampur dengan persekitaran yang mengajak kita melakukan perkara lara bermaksud kerja-kerja, tindakan, perkataan, perbuatan yang tidak membantu kemenangan agenda Islam. Saya bercakap tentang perkataan agenda kerana sebenarnya hidup kita ni, umat akhir zaman ni, mau tidak mau Allah amanahkan kepada kita dengan satu risalah. Kita semua pekat tahu, iaitulah khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di sepanjang sejarah. Dan title sebaik-baik umat itu bukan kerana kita umat akhir zaman, tapi sebaik-baik umat itu diberikan kepada kita kerana kita dipertanggungjawabkan dengan risalah untuk meneruskan risalah Rasul, meneruskan perjuangan Nabi-Nabi dan Rasul sejak Adam AS. Apa yang diperjuangkan oleh Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, hinggalah kepada Musa, Isa, Ismail dan Muhammad, kesemua perjuangan Rasul itu menjadi beban kepada umat akhir zaman. Sebab itu Allah tidak utuskan lagi Rasul dan Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kesempurnaan Al-Quran, kitab Al-Quran sebagai panduan, dan kerana umat akhir zaman ini dipertanggungjawabkan untuk meneruskan risalah Ar-Rasul. Jadi takwa ini adalah bekal kepada kita untuk meneruskan risalah Rasul di dunia ini. Dengan itu kita akan berjaya di akhirat. Sebab itulah kita kena perlu bekal. Jadi bulan Ramadan kita berbekal untuk melahirkan sifat takwa. Apa makna takwa? Takwa ialah ketundukan yang total, yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Terangkum di dalamnya seluruh sifat-sifat mahmudah, bersih daripada seluruh sifat-sifat mazmumah, hidup yang tersusun dan terencana berasaskan prioriti semasa tuntutan dakwahnya, tuntutan ibadahnya. Ini menuntut kepada ilmu lah. Ilmu memahami peranan dan tanggungjawab kita. Saya telah membicarakan bahawa surah Al-Fatihah mengajar pada kita supaya kita berdoa kepada Allah supaya kita ditunjukkan jalan yang lurus, siratal mustaqim.
Dan siratul mustaqim inilah jalan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda bukan beribadat semata-mata. 13 tahun di Mekah tidak ada amal ibadat yang difardukan. Tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada solat. Malah solat 5 waktu pun difardukan pada malam Isra' dan Mi'raj pada 9 atau 10 kerasulan. Tetapi perjuangan Nabi selama 9 tahun sebelum difardukan, kefarduan adalah perjuangan untuk menyampaikan misi yang simple. Misi yang simple, mengajak manusia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia mengiktiraf Allah sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai Ilah, dan bersyukur pada Allah dengan cara yang Allah kehendaki. Lawan pada syukur ialah kufur. Berapa ramai manusia hari ini tidak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala, menggunakan akal fikiran, menggunakan minda, menggunakan mata, telinga, tangan, rezeki yang Allah anugerahkan ini bukan untuk mencari keridhaan Allah, tapi semata-mata untuk kekal di atas muka bumi yang fana ini. Jadi agenda membawa manusia ke jalan yang lurus itulah agenda para rasul. Dan berapa ramai manusia mengambil tanggungjawab ini. Jadi kalau kita tak ambil tanggungjawab ini, sebenarnya kita sentiasa mencari bekal. Bekal itu simpan, tapi kita tidak ada perjuangan. Tidak ada perasaan sukar dalam hidup kita berhadapan dengan manusia ini. Sebab itulah dalam surah Al-As Allah menyatakan, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, melainkan orang yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi berpesan-pesan dengan kebenaran itulah apakah kebenaran? Kebenaran itulah apa yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi menuntut kepada kita. Sebab itulah bila kita minta hidayat, Allah kata zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguannya, tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Kalau kita rasa kita bertakwa pada Allah, maka kita akan jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Tapi kalau tahap ketakwaan itu tidak maksimal daripada jiwa kita, maka kita abaikan Al-Quran untuk menjadi petunjuk kita. Jadi maksudnya orang yang beriman akan bersungguh-sungguh cuba mendalami dan memahami Al-Quran. Kerana itu petunjuk Allah dalam kehidupan ini, dalam kita memahami Siratul Mustaqim. Sebenarnya sesiapa yang berjaya berada di atas Siratul Mustaqim di dunia ini, mereka saja yang akan berjaya melalui Siratul Mustaqim di akhirat. Tetapi siapa yang kabur perjalanannya di atas Siratul Mustaqim di dunia ini, tidak bersungguh-sungguh, maka begitulah juga keadaannya pada akhirat. Jadi surah Al-Baqarah ini Allah menjelaskan kepada kita sifat orang bertakwa, iaitulah sifat orang yang mendapat petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah juga menceritakan jalan-jalan golongan yang maghdub dan wad-dallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dengan matlamat kita mempelajari Al-Quran, kita nak memahami siapakah yang dikatakan golongan siratul mustaqim itu, jalannya lurus, apa itu jalan para nabi, apa itu jalan salihin, siddiqin, syuhada, apakah jalan-jalan yang telah mereka lalui, apakah kefahaman yang mereka faham, apakah akhlak dan watak yang mereka anuti, apakah perjuangan yang mereka lakukan. Itu jalan siratul mustaqim. Jalan yang telah dilalui oleh Nabi Nuh, jalan yang telah dilalui oleh Nabi Ibrahim, jalan yang telah dilalui oleh Nabi Ishaq, Yaqub, Yusuf, Musa, Isa, jalan yang telah dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan para nabi. Kajilah sirah perjuangan para nabi, apakah dakwah mereka, siapakah yang menentang mereka, apakah sifat golongan yang menentang, supaya dapat beza kepada kita. Inilah kelompok yang berada di atas siratul mustaqim. Kemudian di kalangan As-Siddiqin, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar Khattab, generasi sahabat ini, apakah impian hidup mereka? Apakah perjuangan mereka? Apakah sumbangan mereka kepada Islam? Dan itulah jalan-jalan mereka. Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah? Jadi memahami Al-Quran berarti kita memahami watak golongan yang berada di atas siratul mustaqim, supaya ia menjadi watak kita. Dalam yang sama, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan siapakah golongan Yahudi ini. Bermula ayat nanti kita baca, ya bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun.
Itu bermula dialog Allah Subhanahu wa taala dengan penduduk Yahudi di Madinah untuk memujuk mereka menganut agama Islam. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kurnia Allah kepada Bani Israel sejak sebelum ini, turun temurun, untuk mengingatkan mereka betapa Allah Subhanahu wa taala inginkan mereka berada di atas siratal mustaqim, dan untuk mengingatkan mereka supaya mereka menunggu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenarkannya. Sebagaimana Nabi Isa berkata, wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan dialog Nabi Isa kepada Bani Israel dalam surah As-Saff. Wahai Bani Israel, aku adalah Rasulullah kepada kamu, membenarkan risalah Musa alaihi salam dan membawa berita gembira tentang kedatangan Nabi selepasku bernama Ahmad. Ahmad dan Muhammad ini sama, memberi maksud yang sama. Jadi sebenarnya Bani Israel sudah diperingatkan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka menunggu-nunggu. Sebab itu ada di kalangan sebenarnya kisah peribadi Nabi Muhammad ini sudah detail diceritakan oleh Allah di dalam kisah-kisah dalam kitab Taurat dan Injil. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahli-ahli kitab ini mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Maknanya detail. Jadi berita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah diceritakan oleh Allah kepada Yahudi dan Nasrani. Tetapi apabila mereka tak beriman, maka kekallah mereka menjadi sifat al-maghdubi alaihim waladdallin, golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat, dan dua jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita supaya kita jangan ikut mereka. Hari ini sudah tentu ada golongan ini, Yahudi, sama ada dia Illuminati, Freemason, Zionist, Christian Evangelist, dan mereka bukan sahaja golongan yang hanya beribadat untuk agama, tapi sebenarnya mereka ada agenda perjuangan yang dilakukan siang dan malam melalui NGO, melalui parti politik, melalui syarikat ekonomi, melalui penerbitan, melalui sukan, melalui pendidikan, malah melalui seluruh sistem yang mereka telah kuasai hari ini. Kerana mereka telah berjaya menguasai dunia setelah kejatuhan pemerintahan Islam Turki Osmaniyah, dan mereka sudah mempercaturkan dunia, menyusun semula sistem dunia ini dengan perundangan baru yang ditulis oleh mereka. Mereka juga telah menciptakan dua blok ekonomi dan sosial, blok kapitalis dengan liberalismenya, blok komunis dengan atheismnya. Kedua-dua blok ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dicuba dijadikan sebagai alternatif kepada umat manusia supaya manusia menganut dua blok ini dan manusia terhijab daripada mengenal Islam, agama yang sebenar. Jadi kalau umat Islam yang memahami agama yang sebenar ini tidak berusaha melakukan sesuatu untuk menyampaikan Islam, menceritakan jalan yang lurus pada golongan yang disesatkan ini, mereka akan kekal di dalam kesesatan dan umat Islam akan dipertanggungjawabkan oleh Allah kerana mengabaikan amanah menyampaikan risalah Islam ini. Dan itulah sebenarnya bekalan taqwa yang sebenarnya, dan itulah perjuangan yang sebenarnya yang Allah amanahkan kepada kita di akhir zaman. Perjuangan untuk memahami Islam yang sebenar, perjuangan untuk memahami apakah jahiliyah ataupun kesalahfaham terhadap Islam, dan perjuangan untuk membetulkan umat terhadap kesalahfaham, dan perjuangan yang lebih besar ialah untuk mencipta sistem baru, develop the new system for universe, supaya kita menjadi khalifah Allah di atas muka bumi, mengganti sistem yang digunakan, dipelopori oleh Zionis yang memperalatkan kerajaan Amerika, kerajaan China untuk melaga-lagakan manusia ini di atas muka bumi hari ini. Jadi memahami perjuangan ini, itulah yang dimaksudkan memahami siratul mustaqim. Ada perkara besar yang umat Islam perlu utamakan, dan mengutamakan perkara besar itulah merupakan identiti Muslim yang sebenar. Sebenarnya kita generasi umat Islam ni sudah berjaya menerajui dunia. Orang Melayu pun telah berjaya memerintah hampir keseluruhan kepulauan Melayu ini, daripada Aceh sampai Maluku, sampai ke Vietnam, Kamboja, Filipina,
Kesemuanya adalah wilayah jajahan Melayu Muslim di dalam Empayar Melaka, tetapi empayar ini sudah dipecahkan oleh penjajah Portugis, Belanda, Spanyol dan akhirnya Inggris. Dan mereka bukan sekadar menjajah, mengorek hasil bumi daripada biji timah, biji besi, hasil-hasil bumi dibawa balik ke negara mereka, menjadi mereka kaya raya, dan kita hari ini masih lagi di tahap kemiskinan. Kerana penjajahan itu masih berterusan. Penjajahan itu akan berterusan sekiranya umat Islam tidak memiliki agenda besar. Bukan sekadar agenda nak makan, nak hidup, nak berkahwin, nak bersonok. Itu agenda yang dilakukan oleh semua manusia, beriman atau tidak beriman. Tapi agenda besar umat Islam adalah dia misi membawa risalah Islam ini dan menukarkan seluruh pemikiran yang salah kepada kefahaman Islam yang sebenarnya. Itulah bekalan yang kita perlukan dalam hidup ini, itulah takwa. Tuan-tuan, demikian apa yang sepatutnya kita fahami tuntutan kehidupan kita masa sekarang. Kalau kita faham, kita akan rasa betapa beratnya bebanan amanah dan bukannya mudah laluan untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Minal Aidin wal Faizin. InsyaAllah kita bertemu semula selepas Aidil Fitri.